Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Dan yang menarik hari ini level pemikiran. Saya kata kalau PAS jadi pemerintah, ini level pemikiran pemimpin PAS. MP Langkawi tak mahu pakai apa-apa pun tak apa. Kata ayat seksis MP Langkawi cetus kecoh. Baik, kita dengar kenyataan MP Langkawi. Terima kasih. Sekarang kita pergi ke pantai Langkawi ya. Boleh pakai seluar pendek kan? Okey. Saya nak jemput khusus Masa sudah tamat. kepada Seputih. YB Seputih datang tak mau pakai apa pun tak apa. Cukup. Gelak tuan-tuan YB Seputih, Teresa Kok tak mau pakai apa pun tak apa. Okay. Masa sudah tamat. Okay, right. Now, kenapa soalan Teresa Kok tu satu soalan genuine? Kenapa dia tanya soalan itu? Ini berkenaan dengan litua di Langkawi. Tempoh hari tidak melalui Langkawi. So, dia tanya, MP Langkawi ni tanya pada Hanayo. Hanayo kata, ini bukan bidang saya, itu Menteri Pelancongan. Menteri Pelancongan, Tiong, Datuk Tiong. So, Datuk Tiong kata, kami menerima aduan daripada kalangan-kalangan pelancong, cara kami berpakaian ni tidak digemari oleh kerajaan negeri. Tidak digemari, dia kata. Ada mungkin, tak tahulah apa yang berlaku. Mungkin macam kat Terengganu kot. Kita tak tahu. Tapi sekarang Terengganu dah boleh pakai begini ya tuan-tuan. So, tak ada isu lah. So, poinnya adalah tak boleh. Jadi, disebabkan aduan-aduan itu, maka kerajaan telah mengambil, terutama mengenai pelancongan, mengambil keputusan tidak melalukan apa orang kata litua di Langkawi itu ke Langkawi. Alright. Now, Teresa Kok bertanya berkenaan dengan pemakaian seluar pendek oleh pelancong di Langkawi. Minta tolong ahli parlimen jelaskan. Dia kata apa? Dia kata, kalau Teresa Seputih nak datang tak berpakaian pun tak apa. Saya kata, itu satu misleading. Apa kebangang ahli parlimen macam ni? Tidak berpakaian, datang tanpa di public adalah satu kesalahan jenayah. Berseluar pendek di public bukan satu kesalahan jenayah. Jadi itu saya kata, nampak level pemikiran tuan-tuan. Indecent exposure dipanggil. Di mana kita dalam keadaan normal, berbogel contohnya, tidak berpakaian. Di public, kita tayangkan, itu adalah satu kesalahan jenayah. It's a crime. Dipanggil indecent exposure. Itu dipanggil. Perkara itu satu kesalahan jenayah di bawah penal code. Di bawah akta keseksaan. Kanun keseksaan. Tetapi berseluar pendek, kan, pakai biasa, yang kita kata bukan pakaian norma orang Melayu, tetapi norma orang bukan Islam, itu bukan satu kesalahan jenayah. Soalan tadi itu dijawab dengan satu fakta dan satu kenyataan yang walaupun pendek, tak berpakaian pun tak apa. Bodoh. Seorang ahli parlimen yang bodoh, yang bangang. Takkan tak tahu akta itu. Siapa kata boleh? Siapa kata tidak berpakaian pun datang ke Langkawi itu boleh? Siapa kata? Jadi dia tak menjawab persoalan Teresa Kok. Sepatutnya sebagai seorang ahli parlimen dia jawablah. Dengan ini soalan berseluar pendek. Kenyataan kami sebagai sebagai ahli parlimen, saya boleh mengatakan bahawa tidak ada undang-undang sedemikian di mana pelancong dilarang untuk menggunakan seluar pendek di Langkawi. Contoh, peruntukan daripada kerajaan negeri pun tidak ada. Contoh kan. Sebutlah macam tu lah, apa susah sangat. Atau kalau dia tak tahu, saya tidak pasti sama ada larangan atau tidak, saya akan periksa dan saya akan jawab balik kemudian. Kan senang. Tetapi sebaliknya dia guna pendekatan tak berpakaian pun tak apa datang ke Langkawi. Itu bangang. Kenapa? Tak berpakaian itu kesalahan jenayah. Macam mana pula kata tak berpakaian tu tak buat tak apa? Apa kebangang ahli parlimen macam ni? Takkan tak tahu benda tu. Kemudian dia kata apa? Dia kata macam ni. Dia jawab. Ini saya kata lepas. Dia kata, MP Langkawi, jawapan soalan Kok tu nada berseluruh dari kawan kepada kawan. Ahli Parlimen Muhammad Suhaimi menjelaskan kenyataan jemputan kontroversi kepada Ahli Parlimen Seputih untuk melawat ke Pulau Langkawi. Dia menyifatkan
sebagai jawapan provokasi terhadap soalan yang didakwanya sebagai provokasi juga. Sepatutnya tiada mana-mana pihak perlu sensitif, tak tentu arah. Malah mereka menimbulkan kembali perkara ini tiada kena-mengena dengan ketika perdebatan ini berlaku. Bila tak ada kena-mengena dengan dia marah pula kan. Tanya tu genuine. Teresa Kok tanya tu genuine. Benarkah dakwaan sedemikian? Kenapa dia kata provokasi pula? Kalau tak benar, cakap tak benar lah. Cakaplah ini adalah satu penipuan. Di Kedah, di Langkawi, kami tak ada undang-undang sedemikian. Tetapi, menyatakan itu seolah-olah macam ada. Betul? Seolah-olah macam ada. Seolah-olah macam ada yang kita kata sebagai, apa orang kata, halangan itu. Dan juga, pemikiran PAS ini, saya tambah lagi satu hujah. Bagaimana mereka ini membawa kepada fahaman ekstremisme. Boleh membawa kepada fahaman ekstremisme. Isu murid pegang senjata mainan, KPM arah siasat menyeluruh. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan siasatan menyeluruh berhubung penampilan senjata mainan dalam satu program dipercayai berkaitan solidariti bersama Palestin di sebuah sekolah yang tular di media sosial baru-baru ini. Menteri Pendidikan berkata KPM akan mengambil tindakan selanjutnya berhubung isu berkenaan sebaik saja pihaknya menerima laporan. Beliau berkata program Minggu Solidariti Palestin di guru sekolah ada digalakkan untuk pemahaman nilai positif dengan apa saja. Namun, pihaknya tidak kompromi dengan unsur radikal ekstrim atau keganasan. Mesti ada laporan sebelum kita ambil apa-apa tindakan dan ia juga mesti memenuhi garis panduan yang ditetapkan. Pertama sekali kita kata, sama ada setuju tak setuju program solidariti itu tak apalah. Itu perdebatan di kalangan korang. Itu tak ada masalah. Okay? Setuju tak setuju tak apa. Tapi saya nak bagi tahu bagaimana dia bawa dengan senjata mainan sebeginilah. Tetapi pemikiran ekstremisme. Ini adalah taghut. Ini adalah satu jahiliah yang kita kena tumbangkan. Dia mula-mula dengan Palestin lah, lawan dengan Israel. Tapi hujung nanti dia boleh membawa kepada nak lawan kepada orang Islam itu sendiri. Mula-mula kata nak lawan orang kafir, dia kata kan, musuh. Tapi ujungnya benda tu nanti dia akan justify. Akhirnya tak salah nak bunuh orang Islam sendiri. Antara yang pernah kena cerita ni tuan-tuan, diceritakan sendiri oleh siapa? Mustafa Mansur, Pak Mus. Sewaktu beliau pergi ke Syria dengan bantuan kemanusiaan ke Syria, dia ditangkap. Diletakkan penutup di kepala. Dan senjata diacukan kat kepala dia. Hampir nak kena tembak dah tuan-tuan. Dia cerita. Tuan-tuan dengar sendiri cerita daripada dia nanti. Tanya Pak Mus. Dan dia ceritakan 2 kali dalam live saya sendiri. Dan yang mengacukan senapang kat kepala dia tu bukan orang kafir. Yang mengacukan senapang dekat kepala itu orang Islam. Tetapi orang Islam yang melampau, yang gurur, yang sebenarnya dia sendiri bukan mungkin. Saya sure 100% tak faham apa itu agama. Dan dia pun belajar daripada penunggang-penunggang agama. Dia bermula dengan benda yang kecil-kecil sebegini. So, ekstremisme itu sendiri yang akan menghancurkan. Bukan setakat orang bukan Islam. Orang Islam mungkin kena. Dan kita ni, termasuk saya ni, lepas ni halal darah lah. Perkataan halal darah tu, benda yang sebenarnya bukan Islam. Mana-mana ekstremis agama sama je. Cuma, agama dia berlainan, tetapi ekstremis dia ada yang membawa pahaman-pahaman sedemikian. Kan? Dan inikah Islam? Inikah negara yang kita nak cita-citakan yang akan dibawa oleh PAS nanti? Tuan-tuan rasa tuan-tuan mampu ke nak berhadapan ataupun bernegara kan sebuah pahaman ekstremis sebegini? Saya tanya tuan-tuan lah. Asking your conscious lah kita kata. Sanggup ke? Kalau saya tak sanggup tuan-tuan. Saya risau. Jangan kata orang bukan Islam. Orang Islam sendiri saya risau. Apa akan jadi kepada mereka? Okey lah, habis kat situ.